Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi sukatan pelajaran pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang sirah. Mari kita perhatikan gambar di depan kita ini, kursus pendakwah cilik. Kursus pendakwah cilik. Jadi, siapa tahu pendakwah itu apa makna? Apakah yang dimaksudkan dengan pendakwah? Maksud pendakwah ialah, mari kita tengok uraian dia. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya urus dia misi dakwah perkampungan orang asli. Pada hari ini, saya akan menerangkan cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka saya ingatkan bahawa dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit, secara tersembunyi. Secara sulit selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat, saudara mara yang rapat dengannya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu taala anhu. Tahukah anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan pelbagai cara? Iaitu ada 2 cara di sini, dakwah secara lisan, dakwah secara perbuatan. Adapun dakwah secara lisan iaitu nasihat, tazkirah, dialog, bercerita, berdebat. Manakala dakwah secara perbuatan pula iaitu ziarah, memberikan hadiah, mengutuskan surat, menghantar utusan, berakhlak mulia. Seterusnya, bagaimana pula tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturrahim. Apa makna pemutus hubungan silaturrahim? Iaitu tuduhan mereka mengatakan Nabi ini menyebabkan berpecah belah, berlakunya perbalahan di antara ahli keluarga. Itu maksud pemutus hubungan silaturrahim. Itu semua fitnah. Yang kedua, pemulauan. Apa makna pemulauan? Itu memulaukan, menyuruh orang agar menjauhi Nabi Muhammad dan juga
kaum kerabat Nabi Muhammad. Pemulawan yang kedua, orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulawan berlarutan selama hampir 3 tahun. Sebagaimana gambar di sini, mereka memulau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan mereka meletakkan surat ini. Surat di Kaabah. Seterusnya surat ini hancur. Bila hancur surat ni, maka sudah habislah pemulauan itu. Maka ketika ni umat Islam pun selamat daripada kesusahan, tertekan dan kelaparan. Yang ketiga, penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin, seperti dijemur di padang pasir. Siapakah sahabat Rasulullah yang telah dijemur di padang pasir? Iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang azan Rasulullah. Dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka, seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang keempat, pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam, seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah binti Khayyat. Jadi di sini kita tengok nilai sabar dan tabah membawa kejayaan. Seterusnya, mari sama-sama kita baca dan kita teladani apakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Yang pertama, bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Jadi tindakan kita ialah saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan sehingga berjaya mendapatkan ijazah. Yang kedua, bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa. Tindakan kita ialah saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha yang dilakukan. Bagaimana dalam gambar ini dia berdoa. Yang ketiga pula, prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Tindakan kita ialah saya mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Di antara adik-beradik kita, tengok apa yang tidak elok kita nasihatkan. Yang keempat pula, berjiwa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Jadi tindakan kita ialah saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Sentiasa memaafkan. Seterusnya, apakah pula akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Iaitu yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sentiasa optimis, yakin terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang berlaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak
tawaran daripada kafir Quraisy seperti mereka akan memberikan pangkat, yakni ketua, menjadi ketua pemimpin, harta kekayaan, emas perak, dan juga wanita. Pilihlah wanita mana yang kamu nak. Pilihlah banyak mana harta yang kamu mahukan. Pilihlah apa yang kamu inginkan. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah penyayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Taif ni ada satu tempat yang mana dia merupakan perkampungan yang subur dengan tanam-tanaman, yang mana dia dekat dengan kota Madinah. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Nabi sangat sedih dengan apa yang telah berlaku di Taif, yang mana sebelum Rasulullah pergi ke Taif, Rasulullah telah merisik macam mana keadaan masyarakat dia, yang mana dia berminat untuk memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka telah menghardik Rasulullah. Lalu mereka menyuruh budak-budak, anak-anak ketika itu melontarkan batu kepada Rasulullah sehingga luka Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah sampai di satu tempat, maka malaikat pun datang dan memberi tawaran kepadanya, inginkah wahai Muhammad agar aku hancurkan penduduk Taif ini dengan menghempapkan bukit ke atas mereka. Tetapi Rasulullah tidak menerima saranan itu. Baginda menolak, lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Sebagaimana semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang mana mereka pernah melakukan kejahatan kepada baginda, dan Nabi memaafkan mereka. Inilah akhlak Rasulullah yang agung, yang hebat. Jadi Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar bersama Ustaz. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.